Oleh yang demikian, ketika kita mampu menyerang, kita mesti kelihatan seperti tidak mampu untuk menyerang. Ketika kita mendekat, kita mesti membuatkan para musuh percaya bahwa kita berada terlalu jauh. Dan bila kita terlalu jauh, kita mesti membuatkan para musuh percaya bahwa kita berada sangat dekat. Seni perang yang tertinggi adalah menaklukkan musuh tanpa peperangan. Peperangan yang terbaik adalah tidak berlakunya pertumbuhan darah sama sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pernyataan-pernyataan tersebut merupakan petikan-petikan daripada buku falsafah peperangan, iaitu The Art of War ataupun Seni dalam Peperangan. Buku ini telah diilhamkan oleh Sun Tzu sekitar 500 tahun sebelum Masihi. Buku The Art of War merupakan buku strategi peperangan terpenting dan teragung dalam sejarah China. Seni Peperangan Sun Tzu merupakan salah satu dari 7 kitab klasik ketenteraan Wujing Qishu yang menjadi bacaan wajib pegawai-pegawai ketenteraan China zaman imperialisme. Dengan terdiri daripada 13 bab dan 6,000 patah perkataan keseluruhannya, setiap daripada bab tersebut sememangnya membawa aspek-aspek yang sangat penting dalam ilmu dan strategi peperangan. Telah diterjemahkan buat kali pertamanya pada tahun 1772 ke dalam bahasa Perancis. Naskah ini telah membentuk laluan sejarah peperangan terbesar dunia, iaitu dengan zaman peperangan samurai, perang Napoleon, bahkan sehingga perang dunia kedua. Strategi dan taktik kebijaksanaan di dalam karya The Art of War masih lagi kekal relevan dibaca dan digunakan sehinggalah ke hari ini. Meskipun epik pertembungan medan peperangan sudah lama berlalu, namun dalam dunia moden pada hari ini, karya seni dalam peperangan telah diaplikasikan di dalam bidang politik, perniagaan, sukan, juga di dalam konflik seharian yang kita alami. Melalui tiap bait aksara, titik perbicaraan adalah untuk meneladani prinsip dan ideologi di dalam The Art of War yang mampu menginspirasikan setiap individu agar dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Pendekatan yang pertama ialah pilih pertarungan anda. Seseorang akan menang sekiranya dia tahu bila masanya untuk bertarung dan bila masanya untuk tidak bertarung. Sun Tzu percaya bahawa tentera perlulah mempunyai kelebihan yang banyak terlebih dahulu sebelum memilih untuk berperang. General yang hebat bukanlah yang suka akan peperangan, tetapi general yang hebat adalah yang mengelak daripada berlakunya peperangan. General yang hebat mampu mengenal pasti setiap perang dan mengelak daripada perang yang akan membawa kepada kekalahan semata-mata. Dan disebabkan itu jugalah setiap general yang hebat pasti akan menang. Dalam kehidupan pada hari ini, seseorang individu perlulah mengetahui setiap kelebihan serta setiap kelemahan dalam diri terlebih dahulu sebelum melakukan apa sahaja perkara. Misalnya, dalam memilih pekerjaan, setiap individu seharusnya mengetahui apakah kualiti diri yang mampu diketengahkan apabila menjadi seorang pekerja di sebuah jawatan, ataupun dalam bidang pengajian. Setiap mahasiswa perlulah mengenal pasti terlebih dahulu apakah kecerdasan intelektual dan kemahiran yang dapat digunakan dalam bidang pengajian yang diambil. Kegagalan seseorang untuk mengenal pasti kelebihan diri sudah semestinya akan membawa kepada kegagalan perkara yang dilakukan. Apabila gagal menilai, maka terbazirlah semuanya. Pilihlah pertarungan yang kita inginkan berdasarkan kelebihan yang kita ada, maka kita pasti akan menang. Pendekatan yang seterusnya ialah kenali diri sendiri, kenali juga musuhmu. Maka begitulah adanya demikian jika kau kenal akan musuh dan kenal akan dirimu, tidaklah kau gentar akan keputusan walau 100 peperangan sekalipun. Jika kau kenal akan dirimu tetapi tidak musuhmu, maka pada setiap kemenangan yang kau genggam, kau juga menanggung kekalahan. Jika kau kenal akan musuhmu, malah dirimu sendiri, maka rebahlah kau di setiap pertarungan. Karya The Art of War telah menyampaikan hal yang sangat penting pada ketika itu, yang mana seorang general perang perlulah menguasai kemahiran ketenteraan dan pelbagai bidang lain untuk menjadi seorang general perang yang berkaliber. Dalam pada itu, general perang juga seharusnya mengenal pasti dan mengetahui titik kekuatan serta kelemahan lawannya dengan baik agar dia mampu bertindak mengikut keperluan strategi yang sepatutnya.
Aspek ini telah diimplementasikan dalam kehidupan pada hari ini seperti di dalam bidang perniagaan. Pentingnya seorang usahawan ataupun ahli korporat mengetahui kelebihan dan kelemahan diri sendiri serta pesaingnya. Sekiranya dia mengetahui kelebihan diri, sudah pasti dia akan gunakan kualiti tersebut untuk memajukan perniagaannya. Manakala jika dia mempunyai kelemahan, sudah pasti dia akan memperbaiki dan menutupi kelemahan tersebut agar tidak dapat dikesan dan diketahui oleh pesaingnya. Pada masa yang sama, kenali juga kelebihan dan kelemahan pesaingmu, yang mana pelajari kelebihan mereka dan manfaatkan kelemahan mereka untuk menjatuhkan mereka. The Art of War juga menekankan aspek harga sebuah masa. Kualiti keputusan adalah seperti hentakan yang tepat pada masanya yang membolehkannya dia menyerang dan memusnahkan mangsanya. Masa adalah faktor yang banyak daripada kita terlepas pandang. Masa adalah sangat penting dalam kerjaya, matlamat, tabiat, bahkan perhubungan seharian. Peluang yang tepat pada masa yang tepat boleh menjadi perbezaan antara kejayaan dan kegagalan. Dalam buku ini telah menyatakan bahawa adalah penting untuk menentukan masa apabila anda menentang musuh. Sekiranya seorang jeneral menyerang dan membuat keputusan yang tepat pada masa yang tepat, kebarangkalian besar dia akan mendapat kemenangan. Dalam kehidupan, setiap orang sudah pasti menghadapi situasi terpaksa membatalkan hasrat yang ada kerana mungkin pada masa ketika itu adalah tidak sesuai menurutnya. Mungkin seperti membatalkan hasrat untuk berkahwin kerana keuangan masih belum stabil, atau membatalkan hasrat untuk tidak menyambung pelajaran misalnya kerana terpaksa menyara ibu yang sakit di rumah. Setiap keputusan yang dilakukan di satu-satu masa tertentu adalah apa yang menjadikan kita pada masa hadapan. Pertimbangkanlah masa untuk semua yang kita lakukan dengan sebaiknya. Kesannya pula, sedarilah di kemudiannya dengan harapan jauh dari membuat keputusan yang salah. Perang telah menjadi sebahagian dalam kehidupan buat semua manusia dan ciptaannya. Setiap detik dan perjalanan langkah pasti ada peperangan yang dipertarungkan, seperti benih pokok yang melawan tanah demi bertunas, seperti kijang berlari melompat demi nyawanya, bahkan seperti manusia yang bangkit bekerja melawan lelahnya. Setiap daripada kita mempunyai pertarungannya sendiri. Persoalannya, adakah kita berjaya menentang pertarungan tersebut? Maka inilah dia, seni dalam peperangan.